Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Iman bin Azmi Syazwan. Okey, pada hari ini saya akan membuat assignment lab 4 untuk TPS 482, soalan nombor 2, di mana kami di-provide data daripada feature daripada lecturer kami, dan then kami perlu require to identify availability of plan for development in the study area from JNS data, and then availability of land must fulfill the following criteria. So, di mana nombor 1 adalah guna tanah mesti sama ada pertanian ataupun tanah kosong. Yang kedua, ianya tidak termasuk dengan kawasan padi. Yang ketiga, dia mesti berada jauh, okay, within 100 meter daripada river, okay, di atas sungai. And then elevation dia pula mesti bawah daripada 600 meter. Dan yang kelima adalah slope keseluruhan mesti bawah daripada 25 darjah. Okay, kita perlukan map yang blank, and then kita masukkan data-data tu lebih daripada add data. Okay, terlebih dahulu kita masukkan RSO dalam bentuk raster. Okay, RSO ni adalah kita nak mengetahui elevation ataupun nak membuat proses classify elevation dan slope. So, apa yang kita dapat tengok dari sini adalah data elevation, okay, dalam bentuk raster, tetapi dia dalam bentuk decimal degree. So, kita perlu jalankan analisis dalam meter. Jadi, terlebih dahulu kita perlu tukarkan raster ni decimal degree kepada meter. Jadi kita type sahaja, type magnitudes ni projection, and then kita cari project raster data management. So dengan kita guna project raster ni, kita boleh transform a raster from one projection lah. So input raster ni kita dah sedia ada raster yang ada ni, kita masukkan saja. Save. Dan output coordinate system ni kita perlu cari RSO. So kita type di sini RSO, kita choose. Kita akan klik OK saja. Okay, sekarang kita dah complete projection tadi, and then sekarang kita close. So inilah yang projection kita dah transform. So tetapi kita tengok di sini dia masih lagi decimal degree. Okay, kita perlukan blank. So ni kita add data. Ni kita masukkan balik yang kita dah transform ke projection. Kita tak perlu masukkan yang ni dah. Okay, sekarang kita dah masukkan projection, dan kita dah nampak bawah bahagian ni, tu sebelah bawah ni dalam meter. Sebelum tu kita masukkan boundary dan minus. Kita masukkan dua-dua ni terlebih dahulu. Kita pergi masking. Okay, masking. Tujuan masking ni adalah perlu kita nak kawasan kajian yang dah berada dalam district boundary saja. Close. So ini yang kawasan dari extract. So projection ni kita boleh tutup lah. So ini saja kawasan yang kita nak. Okay. And then yang extract projection ni kita boleh guna pakai untuk reclassify kawasan tu. Reclassify dia punya elevation. Mudah untuk kita buat analisis. So dia kata daripada sini kita nak elevation tu perlu bawah daripada 600. So kita just letak je yang nombor utama 150, 300, and then naik ke 600, kerana yang paling bawah ni kita biarkan itu adalah lebih daripada 600. Kita tekan OK. So dari sini kita dapat ini kita tutup. So kita dari kelas elevation kepada 14, dan right click kat sini, kita ke property, kita tukar warna. So kita dapat reclass elevation. So kita dapat tahu yang bawah 600 meter adalah kawasan sini lah, yang bahagian warna cerah ni. Dapat analisis lah. So untuk analisis elevation kita dah buat. Jadi sekarang kita nak buat slope lah. Cari slope spatial analysis. Okay. Input raster kita masukkan saja extract projection yang kita dah extract masking tu. Masukkan balik, kita guna data tu yang sama. Kita close. Okay, sekarang kita dah dapat data untuk slope. Tetapi dia punya classify terlalu banyak. So macam mana kita nak jadikan sedikit macam reclass elevation? So step yang sama, kita reclassify kan dia. Dan input raster ni kita letak slope extract yang kita dah extract lah. Kita tukar saja. Kita buat ialah 7 darjah, and then 13 darjah, and then sini pula 25 darjah. Senanglah sikit kita nak tahu berapa darjah ini nak. So yang lebih tu ada 51 darjah ke atas lah. So kita dah dapat reclass slope yang dah reclassify. So kita tukarkan warna dia
Pada sini kita dah dapat tahu uh, analisis untuk tahu di mana 25 darjah yang ke bawah dia warna kuning, warna hijau muda dan warna hijau pekat. So sekarang kita nak buat uh, apa nama agriculture, ataupun kita nak pilih guna tanah tu sama ada pertanian ataupun uh, tanah kosong. So kita pergi selection, select by attribute, tapi pada hari ini saya gunakan pertanian dan jangan lupa sebab dia tak nak termasuk dalam kawasan padi. So dan tidak termasuk activity, ini activity termasuk dulu activity sama dengan activity apa? Activity padi. Padi tu padi. So sekarang kita dapat data agriculture, pertanian, ini pertanian yang tidak termasuk padi. So tinggal satu lagi adalah kawasan sungai. So kita pergi activity sama dengan get unit value. So kita cari perkataan sungai. Sungai. Okay, sungai. And then sekarang kita dah dapat agriculture, pertanian tidak termasuk padi, and then kita dah dapat sungai. Okay, ini sungai. Okay, and then kita dah dapat irrigation, dan kita juga dah dapat slope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Rahman. Saya akan menerangkan bagaimana untuk menghasilkan analisis berkaitan guna tanah pertanian yang jaraknya 100 meter daripada sungai. Dan juga saya akan menerapkan kelima kriteria ini ke dalam satu analisis map dalam bentuk raster dengan menggunakan analisis tool yang disediakan. Sebelum kita mulakan sebarang analisis, kita perlu repair geometri terlebih dahulu untuk layer data vector untuk mengelakkan sebarang error yang berlaku. Okay, input features kita masukkan data vector yang kita akan gunakan untuk menjalankan analisis seperti sungai dan juga agriculture. Kita ambil sungai dulu. Setelah itu bolehlah kita buat analisis. Okay, sekarang saya akan menerangkan bagaimana untuk membuat buffer 100 meter untuk kawasan sungai. Dengan menggunakan Octobox, kita pergi kepada bahagian analysis tool dan kita pergi pada proximity, dan di dalam proximity kita ada tool buffer. Tekan pada tool buffer, input features, kita ambil sungai, decimal kita tukar pada meter, dan kita isikan berapa meter kita buffer yang kita kehendaki. Jadi inilah buffernya, namun masih tidak lengkap lagi kerana kita masih tidak nampak lagi bahagian lot guna tanah yang terlibat, kerana layer buffer tertindih dengan layer pertanian dan lot guna tanah yang terlibat kita tak dapat kenal pasti. Jadi apa kita perlu buat adalah menggunakan analysis tool. Kita pergi pada bahagian overlay, kita boleh pilih antara erase, identity dan intersect. Untuk tool erase, dia akan menghilangkan lot 100 meter yang terlibat. Seperti erase, identity tidak membuang lot guna tanah yang di dalam lingkungan 100 meter. Dia hanya menggabungkan layer buffer sungai dan juga layer agriculture. Manakala untuk intersect pula, dia hanya mengeluarkan data yang tertindih saja. Kita pergi pada tool identity untuk kita nilai sendiri. Input features kita ambil agriculture. Identity features pula kita ambil buffer sungai. Ini rasanya selepas menggunakan tool identity. Kita dapat lihat garisan yang melengkung ini adalah garisan layer buffer yang telah bercantum dengan layer agriculture. Saya lebih prefer untuk menggunakan erase kerana guna tanah yang terlibat. Bila kita gunakan tool erase, masukkan input features agriculture, erase features kita ambil buffer sungai. Setelah menjalankan analisis tool erase, kita dapat lihat kawasan 100 meter yang termasuk dalam zon buffer sungai telah hilang, dan kawasan yang tak termasuk dalam zon tu adalah kawasan yang sesuai untuk pembangunan. Sebab ini saya akan menunjukkan cara menukar layer guna tanah bentuk features kepada raster dengan menggunakan layer guna tanah pertanian yang telah diasingkan jenis padi dan yang termasuk dalam kawasan buffer 100 meter sungai. So kita akan terus tulis feature to raster. Input feature kita masukkan layer guna tanah tersebut, field kita ambil guna tanah, output cell kita ambil 30 supaya senang untuk menjalankan analisis. Okay, ini adalah layer raster
bagi guna tanah pertanian yang telah diasingkan jenis pertanian padi dan juga lot tanah yang termasuk dalam buffer 100 meter sungai. Seterusnya, baru kita membuat map yang menggabungkan 3 analisis data raster, iaitu data guna tanah yang telah ditukar kepada raster, data slope dan juga data elevation. Dengan menggunakan raster calculator, kita masukkan data raster yang kita telah buat seperti fitur 1 ni, tambah dengan data slope, tambah dengan data elevation. Okey, inilah hasilnya. Sebelum tu kita boleh tukar warna bagi layer ini, pergi pada simbologi dan kita pilih warna yang sesuai. Jadi ini adalah kawasan yang termasuk di dalam guna tanah pertanian. Dan juga tujuan kenapa saya menggabungkan 3 data ini adalah disebabkan untuk membandingkan kawasan yang sesuai untuk dibangunkan di atas guna tanah pertanian. Okey, kawasan yang berwarna hijau ini adalah kawasan yang sesuai, manakala kawasan yang kuning ini adalah kawasan yang sedang sesuai kerana ia bawah 25 darjah seperti mana data di kelas slope ini, dan warna merah ini adalah kawasan yang tidak boleh dibangunkan kerana lebih daripada 25 darjah. Okey, untuk data elevation pula, kita tekan saja layer yang telah kita reclassify dan kita lihat kawasan yang terlibat tidak termasuk di dalam kawasan yang lebih daripada 600 meter. Seperti mana warna coklat ini terletak pada bahagian luar daripada kawasan pertanian. Dan juga daripada hasil yang telah saya tunjukkan, kita dapat bandingkan kawasan yang sesuai untuk dibangunkan dengan menggabungkan 3 data raster seperti mana yang telah saya lakukan sebentar tadi, dengan membandingkan dengan data yang sedia ada seperti elevation dan reclass slope. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.